saya nak jawab ada satu persoalan yang diberikan berkaitan dengan tadabbur Al-Quran juga, tetapi dia adalah satu isu yang ditanyakan kat di sini, iaitu kalau saya boleh berikan sedikit ulasan dengan tafsiran yang diberikan tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang dikatakan oleh sesetengah pihak bahawa bila dikatakan qul huwallahu ahad, huwa di situ merujuk kepada Rasulullah, bukannya Allah. Okey. Jadi kita akan bahaskan isu ni sebab dalam apa yang diperdengarkan kepada saya itu seolah-olah pihak terbabit cuba untuk mengatakan bahawa Nabi SAW adalah seperti puppet. Seolah-olah bila Nabi bercakap itu Allah yang bercakap sebenarnya, tapi Nabi itu bercakap bagi pihak Allah. Bila apa yang Nabi SAW buat, seolah bila dikatakan puppet ni macam apa yang bertali tu, macam boneka, seolah-olah Nabi itu sebenarnya yang bercakap dia adalah Allah, dan dia menggunakan apa yang dikatakan sebagai tafsiran bagi qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa itu adalah Muhammad dan Allah itu adalah yang satu. Seolah-olah Allah dan Muhammad itu adalah satu. So ini adalah satu tafsiran pandangan yang berbahaya, dan insya-Allah saya akan bahaskan isu ini daripada 3 sudut. Yang pertama, kita kena tengok daripada sudut i'rab. Okay, bila dikatakan qul huwallahu ahad, qul kat sini katakanlah. Qul adalah merupakan fi'lu al-amr. Fi'l al-amr iaitu perbuatan suruhan, menyuruh. Yakni katakanlah. Qul, katakanlah, berbentuk suruhan. Siapa yang kena kata ataupun siapa fa'ilnya? Sudah tentu perintah Allah itu adalah untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah yang kena katakan sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Kan banyaklah sebenarnya kalimah qul sebegini di dalam Al-Quran, dan ianya memang sudah sedia maklum. Bila ada dalam ayat-ayat tu katakan qul, maksudnya Allah kata kat Nabi kita Muhammad, katakanlah. Jadi fa'il ataupun pembuatnya, which is Nabi SAW, tidak disebutkan, iaitu mustatir. Takdir dia, katakanlah kamu wahai Muhammad. Huwallahu ahad. Huwa kat sini, apa i'rab dia? Dia ada 2 wajah macam mana kita nak i'rab huwa. Pertama, dia adalah merupakan kata ganti dhamir asy-sya'n, iaitu siapa yang sedang diperkatakan tentang keagungannya ini? Allah. Yakni Allahu ahad. Allah itu esa, tiada duanya, tiada berasimilasi dengan sesiapa. Maka Allahu ahad merupakan khabar yang memperincikan tentang huwa di situ. Kedua, dhamir huwa merujuk kepada struktur ayat yang merupakan jawapan kepada asbab nuzul surah tersebut, sebagaimana yang ada dalam riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain, daripada hadis Ubay bin Ka'ab, orang musyrikin minta kepada Rasulullah supaya sebut nasab Allah. Daripada mana datangnya Allah? Siapa keturunan Allah ini? Daripada apa bahannya zatnya ini? Maka Allah menurunkan surah ini, iaitu Allah kata, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu esa. Jadi berdasarkan ini, maka Allah itu adalah subjek ataupun disebut sebagai mubtada, dan ahad pula adalah khabar yang menjelaskan subjek tersebut, iaitu bicara tentang keesaan itu semuanya adalah tentang Allah. Ataupun boleh jadi juga ahad kat situ adalah khabar kepada mubtada ataupun subjek yang mahdzuf, atau itu subjek yang tak disebut, iaitu huwa. Seolah-olah huwallah, huwa ahad, yang menjadikan maksud dia katakanlah dialah Allah, dialah ahad yang maha esa. Kalau yang tadi kita sebut dialah Allah yang maha esa, subjeknya direct kepada Allah. Tapi kalau yang kedua ini, dia ada pengulangan subjek, dia yang merujuk kepada Allah yang sebelumnya. Anyway, huwa merujuk kepada Allah, bukannya Muhammad.
Bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didakwa, kononnya Muhammad dan Allah itu satu. Mana datang tambahan dan? Muhammad dan Allah itu mana datang yang tambahan dan? Dan kalau kita sebut maksud Muhammad dan Allah itu satu, ini memang definitely menafikan maksud keesaan Allah. Dan yang lebih bahaya daripada itu, dia boleh membawa ke arah fahaman wahdatul wujud. Ma'adallah. Subjek surah ni kalau kita tengok pun, it's all about tauhid. It's all about ketuhanan Allah. Tiba-tiba nak claim Rasulullah masuk dalam elemen ketuhanan yang diperkatakan di dalam surah ini. Siapa daripada para salafus salih yang faham seperti kefahaman yang didakwa ini? Seolah-olah pihak tersebut mengatakan Rasulullah ni hanya macam puppet kepada Allah yang dimainkan dengan tali boneka. So segala perbuatan Nabi itu sebenarnya Allah. Habis tu kan dalam Quran bila Allah tegur Nabi, berapa kali Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Adakah Allah tegur diri sendiri? Bila Nabi doa memohon kepada Allah, adakah maksudnya Allah berdoa kepada diri sendiri? Jadi hati-hati supaya kita tak terjebak di dalam pemahaman wahdatul wujud dan jangan sampai ada elemen-elemen perkongsian ketuhanan seperti konsep Trinity di dalam agama Kristian. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, kita nak mention tentang asbab nuzul suratul Ikhlas ini. Tadi kita dah sebutkan hadis daripada hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain, dan ianya juga adalah sebuah riwayat daripada Ibnu Jarir At-Tabari, juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa, dengan jalur yang sanadnya bertemu pada Abu Ja'far Ar-Razi daripada Abul Aliyah daripada Ubay bin Ka'ab. Tapi sebahagian perawi, iaitu perawi yang lebih ramai dan kuat daripada Abu Ja'far Ar-Razi, meriwayatkannya secara mursal tanpa sebutan Ubay. Dan riwayat mursal ini ditarjihkan oleh sebahagian ulama hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Uqaili dan Al-Tirmizi. Kemudian Abu Ja'far Ar-Razi ini juga seorang yang dikritik ingatannya, yang agak teruk. Al-Hafidh Ibn Hajar kalau tak salah menyebut dia punya level adalah saduqun sayyi'ul hifz. Dia seorang yang jujur, benar, tetapi hafalan dia lemah. Ibn Hibban juga ada kritik. Tapi sebab nuzul inilah yang telah disebutkan oleh jumhur mufassirin seperti Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi, Ibn Atiyah Al-Qurtubi, Ibn Kathir, Ibn Ashur dan lain-lain. Dan sebahagian daripada mufassirin lain menyebut ataupun ada menyentuh tentang sebab nuzulnya adalah berpunca daripada seorang ataupun soalan daripada seorang Yahudi yang bertanya siapa yang cipta Allah. Tapi juga sanad dia ada masalah. Jadi wallahu taala alam. Poin yang ketiga adalah kita nak mention daripada sudut sejenis bentuk tafsiran yang disebut-sebut tafsir kesufian. Okey, tafsir kesufian ini biasanya ada dua jenis. Okey, satu tafsir yang jenis yang pertama adalah at-tafsirul falsafi an-nadhari. Yang kedua adalah tafsirul isyari al-faidhi. Dua-dua ni ada beza daripada sudut metod asas dia lah. Tafsir falsafi kebiasaannya dipengaruhi oleh elemen ajaran kesufian yang menyimpang lah. Contohnya macam wahdatul wujud, ittihad, hulul, ya ini fahaman asimilasi Tuhan dengan makhluk dia. Ataupun mengkiaskan benda yang gaib dengan apa yang tidak gaib, memisahkan di antara syariat dan juga hakikat. Dan kita biasa dengar kan orang dok kata ini kulit, ini isi lepatnya, ups. Jadi kulit isi dia bezakan. Syariat ni kulit je. Tetapi hakikat ni orang-orang makrifat ni sahaja. Ini seolah-olah isinya. Ataupun makam-makam yang disebutkan oleh dalam kelompok Sufiyah, Batiniyah. Dan apa yang didakwa sebagai tafsiran sebegini, sebenarnya tak ada manhaj, tak ada disiplin. Dia ikut falsafah rasa-rasa sendiri. Dan ini sangat bahaya sebab Nabi SAW telah bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengatakan Al-Quran ni dengan mengikut pandangannya, maksudnya pandangan yang berlandaskan kepada hawa nafsunya, bukan berdasar kepada disiplin ilmu, maka tempahlah, sediakanlah tempatnya di neraka.
Dan setahu saya lah, tak ada tafsir jenis ini dibukukan. Berbeza dengan tafsir jenis kedua, tafsirul isyari. Tapi biasanya tafsir jenis ini adalah disebut dalam kitab-kitab Ibn Arabi, dalam Futuhat al-Makkiyah dan sebagainya. Tapi jenis yang kedua yang dikatakan sebagai tafsir al-isyari, yang bermaksud takwil nas Quran dengan suatu makna yang tidak zahir, tetapi based on some kind of hint ataupun isyarat yang difahami oleh seseorang. Dan tafsir ini juga dikenali sebagai tafsirul isyari al-faidhi. Apa maksud al-faidhi? Sebab ada yang claim kefahaman tersebut innama afadahu Allahu alaihi min ilmih. Seolah-olah macam Allah bagi kefahaman tersebut kepada dia sebagai tanda kemuliaan. Afadahu Allah, kan, al-faid. Maksud itu macam Allah kurniakan. And biasa-biasanya lah tafsir-tafsir macam ni, kalau dalam kitab lama-lama dulu, bolehlah kita jumpa misalnya dalam kitab Haqa'iq Tafsir oleh Imam Sulami, tafsir Ibn Ajibah, Al-Bahrul Madid, Ruhul Ma'ani, ataupun tafsir Alusi. Kalau yang agak-agak baru ni macam Asrarul Quran tulisan Sayyid Muhammad Madhi, Al-Waridatil Ilahiyah tulisan Muhammad Al-Baitar, Awdahut Tafasir oleh Muhammad Al-Khatib dan lain-lain. Dan beza kedua-dua jenis tafsir isyari dan juga tafsir falsafi ini adalah yang first, tafsir falsafi ini, paksi dia adalah dia punya main pillar dia adalah prinsip ataupun falsafah kesufian yang dijadikan sebagai main ataupun asas dia. Yang mana ayat-ayat Quran dipaksakan mengikut konsep tersebut. Tapi yang second ataupun tafsir isyari, dia maybe boleh mengikut tahap kerohanian seseorang based on ilham ataupun lintasan. Lagi tinggi level seseorang, mungkin lagi tinggi hin-hin yang akan tersingkap. Dan tafsir isyari lebih open lah, lebih terbuka lah daripada tafsir falsafi ini. Sebab tafsir falsafi ini dia hanya nak melihat itu sahaja makna yang dia nak. Makna-makna lain tu macam bukan sebenarnya maksud ayat. Tapi tafsir isyari tak macam tu. Kita bukanlah nak tolak sepenuhnya tafsir isyari ni, tapi nak claim dia sebagai salah satu bentuk tafsiran juga macam kena diperhalusi. Contoh, bila pengguna-pengguna tafsir isyari ini berhujah dengan kisah Ibnu Abbas radhiyallahu an, bila ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an di hadapan para sahabat veteran tentang apa yang beliau faham dengan surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada sahabat yang faham Allah suruh bertahmid dan beristighfar kalau diberikan kemenangan. Tetapi Ibnu Abbas dia kata surah ini adalah merupakan petanda ajal ataupun isyarat hampirnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah nak hin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Means kefahaman ini seolah-olah tidak terlintas di kepala sahabat-sahabat lain melainkan pada Ibnu Abbas dan juga Umar. Cuma kita kena faham, Ibnu Abbas ini dia bukan sebarangan orang. Beliau telah didoakan khas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, yang telah memberikan kelebihan kepada beliau. So tak bolehlah kita senang-senang nak kiaskan tok-tok syekh kita dengan Ibnu Abbas. Bukanlah kata tak boleh langsung. Ibnu Hajar pun dalam kitab Fathul Bari ada sebut kalau boleh nak faham isyarat-isyarat macam ni, tapi mufassir tersebut adalah orang yang ilmu dia betul-betul padu. Macam mana yang disebut oleh Ali radhiyallahu an, au fahman yu'tiyahu Allahu rajulan minal Quran. Ibnu Abbas pun tak bersendirian dalam kefahaman ni. Umar setuju dengan beliau. So bila Umar setuju dengan Ibnu Abbas, ini menunjukkan kefahaman ni bukan kefahaman pelik-pelik. Bukan kefahaman yang weird, yang orang lain tak faham macam tu. Bukan fahaman yang dia seorang-seorang je nampak macam tu. Kan, yang ditolak oleh mungkin para ilmuwan yang muktabar. Bukan kefahaman yang pelik-pelik macam tu. Dan kefahaman Ibnu Abbas ini pun tak bercanggah dengan nas ataupun zahir bahasa Arab. Memang betul taubat ini dituntut di penghujung usia, apatah lagi kejayaan perjuangan seorang Nabi telah menandakan tugasnya telah selesai. Maka apa lagi yang tinggal? Apa pun kefahaman, kita kena raikan syarat
syarat berikut dalam nak memahami ayat-ayat Quran. Yang pertama, mesti tafsiran kefahaman tersebut bersesuaian dengan zahir bahasa Arab. Yang kedua, tak bercanggah dengan nas Quran dan juga sunnah yang lain. Yang ketiga, mesti kena ada keserasian antara tafsiran dan makna ayat. Tak boleh tiba-tiba pandai-pandai je lari dia punya maksud dia, entah ke mana-mana ni bawa. Yang keempat, kita tidak mendakwa tafsiran itu satu-satunya maksud ayat. Kalau okey semua, then bolehlah diterima. Kalau tak, itulah yang jadi tafsiran pelik-pelik. Macam ada satu tafsiran basmalah ni lah, ada ditulis pun. Maksudnya bila kata bismillah ataupun basmalah, dia adalah ba, sin, mim, lam, ha ni semua ada maksud nama-nama Allah. Ba ni al-basir, sin ni as-sami', mim ni mubdi, lam ni al-latif, ha ni hadin. Lepas tu ada yang kata pula basmalah ni ada 4 kalimah yang melambangkan 4 sudut, barat, timur, utara, selatan. Dan saya pernah baca ni. Dan dia ada 19 huruf. Setiap huruf ni mewakili 19 malaikat penjaga neraka. Ya Allah sebutkan alaiha 19. Sebenarnya lah ada 5 kalimah. Sebab bismillah ataupun basmalah, ba kat situ adalah huruf jar. Yang huruf jar ni kalimah asing lah. Dan kemudian kalau kita nak kira pun, dia sebenarnya lebih daripada 19 huruf pun. So kalau kita nak main-main, nak pandai-pandai je nak sebut benda-benda yang pelik-pelik, janganlah melanggar daripada kriteria piawaian-piawaian telah disebutkan oleh para ahli tafsir. Kalau tidak, semua orang sembrono akan nonong je dok sebut tafsiran Al-Quran mengikut kepala masing-masing, mengikut hawa nafsu masing-masing, mengikut kehendak emosi masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekadar itu sahaja dulu perkongsian kita pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.